Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita dapat bertemu kembali dalam kuliah kita kajian ulumul hadis. So, insya-Allah hari ini kita akan bicarakan beberapa istilah penting yang perlu didalami oleh mereka yang ingin mempelajari tentang ilmu hadis, tentang hadis. Dalam kuliah-kuliah yang lepas kita telah membicarakan tentang kedudukan hadis dalam Islam. Kemudian kita telah bicarakan tentang hubungan di antara hadis dengan pensyariatan. Dan kita telah pun lihat perbezaan di antara hadis, sunnah dan athar. Kemudian telah pun dibicarakan hadis riwayah wa dirayah. Kemudian kita telah pun lihat sejarah perkembangan ulumul hadis. Dan yang terakhir, kita telah pun lihat hubungan hadis dengan Al-Quran. InsyaAllah dalam kuliah hari ini, kita akan lihat beberapa istilah penting yang perlu didalami oleh mereka yang ingin mengetahui tentang hadis ataupun ulumul hadis. Perkara yang pertama yang perlu kita tahu ialah apakah itu definisi hadis. Apabila kita bicarakan hadis, apa maksud hadis? Walaupun saya telah jelaskan dalam kuliah yang lepas, kuliah yang pertama, ini mengimbau kembali sebelum kita masuk pada definisi-definisi yang lain. Yang pertama tentang hadis. Hadis ialah ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Apa yang disandarkan kepada Nabi sama ada pada ucapannya, perbuatannya, takrirnya ataupun sifat Nabi, sama ada sifat fizikal maupun akhlak, So ini kita dah bicarakan agak detail, mengimbau kembali supaya anak-anak sekalian ingat definisi hadis ni, cuba dihafal definisi hadis. Ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada pada perbuatannya, ucapannya, perbuatannya, takrirnya maupun sifatnya. Dan termasuk juga hadis ni ialah hadis palsu walaupun Nabi tak buat ataupun bukan daripada Nabi, tetapi lantaran disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka disebut juga hadis walaupun dia palsu. Insya-Allah kita akan lihat lebih detail nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita bicarakan hadis, ada perkataan matan dan sanad. Apa itu matan? Apa itu sanad? Matan adalah teks hadis. Manakala sanad adalah senarai perawi hadis tersebut. Saya ambil contoh. Hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Haddatsana Muhammad bin Ubaid al-Ghubari. Haddatsana Abu Awanah an Abi Husain an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksudnya lebih kurang telah berbicara kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghabari. Diceritakan oleh Abu Awanah dari Abi Hasin bin Abi Salih dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siapkanlah tempatnya di api neraka. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. So apabila kita sebutkan hadis ni, matan hadis tersebut ialah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu matan hadis ataupun teks hadis.
sama ada ialah ucapan Nabi, ataupun apa yang disandarkan pada perbuatan Nabi, ataupun apa yang disandarkan kepada takrir Nabi, ataupun sifat-sifat Nabi. Sama ada sifat secara fizikal maupun sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itulah yang dinamakan matan hadis. Manakala sanad hadis ialah senarai perawi daripada awal, daripada Imam Bukhari ataupun Imam Muslim ataupun perawi-perawi hadis yang lain sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka senarai nama-nama ini dipanggil sanad hadis. So, bezanya matan dan sanad. Okey. InsyaAllah saya akan bagikan nota ni untuk anak-anak boleh rujuk kembali. Okey. Musnad. Apa yang dinamakan musnad? Musnad ada dua maksud. Yang pertama, musnad ialah hadis yang sanadnya dari awal bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada contohnya daripada Imam Muslim atau Imam Bukhari, Imam Nasa'i ataupun perawi hadis sampailah kepada Rasulullah SAW tanpa putus. Dan ia juga dikenali sebagai hadis marfu'. So musnad ialah hadis yang bersambung daripada perawi sampailah kepada Rasulullah SAW tanpa tertinggal walau seorang pun. Dan hadis ini dikenali sebagai juga hadis marfu'. Okay. Musnad juga bermaksud kitab yang menghimpunkan hadis-hadis setiap periwayatannya secara tersendiri. Contohnya Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-Humaidi, yang meletakkan okey, ni hadis Abu Hurairah satu bab, satu bahagian. Hadis Ibn Umar satu bab, ya. Dan hadis sahabat-sahabat yang lain satu bahagian. So itu dinamakan musnad. Jadi musnad ada dua makna. Pertama, hadis yang sanadnya bersambung daripada perawi hadis sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, musnad ialah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis setiap periwayatannya secara sendiri atau perawinya secara sendiri, daripada Abu Hurairah, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Abdullah bin Umar, daripada Allah bin Mas'ud contohnya, ikut satu kelompok. Dan antara buku hadis yang terkenal ialah Musnad Imam Ahmad ataupun Musnad Al-Humaidi. Okey. Tu musnad. Musnad pula ialah, tadi musnad ni musnad. Musnad ialah orang yang meriwayatkan hadis lengkap dengan menyebut sanadnya, sama ada dia mendalami hadis tersebut ataupun tidak. Ini berarti musnad adalah perawi hadis yang menyebutkan sanad hadis yang diriwayatkannya dengan lengkap. Jelas ya? Musnad adalah orang yang meriwayatkan suatu hadis dengan lengkap daripada awal sampai akhir, sampai Rasulullah SAW. Sama ada dia memahami hadis tersebut ataupun tidak. Yang penting apa yang diriwayatkan tu adalah lengkap, sempurna. Semua perawi-perawinya ada disebutkan. So, jadi kita telah pun lihat definisi yang pertama hadis, yang kedua matan, yang ketiga sanad, yang keempat musnad, yang kelima musnad. Okay. Apabila kita membicarakan tentang hadis, kita juga akan membicarakan tentang sahabat Nabi. Apa itu definisi sahabat? Sahabat ialah mereka yang mempunyai 4 ciri ini. Yang pertama, mereka yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, mereka pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga,
Yang keempat, mereka mati dalam keadaan beriman. Sekiranya mereka ada 4 ciri ini, maka mereka dipanggil sahabat Nabi. Sebab bila kita bicarakan hadis atau tafsir akan disebutkan sahabat Nabi berkata daripada sahabat Nabi. Siapa itu sahabat Nabi? So, sahabat Nabi ni mereka yang mempunyai 4 ciri ini. Seandainya tidak ada 4 ciri ini, mereka tidak boleh dipanggil sahabat Nabi. Walaupun mereka hidup sezaman, tetapi mereka tak berjumpa Nabi. Contohnya orang yang terkenal, bahkan disebut namanya oleh Rasulullah SAW, Uwais Al-Qarni, yang kita tahu kisahnya, seorang yang cukup warak, seorang yang cukup baik, memikul ibunya dari Yaman untuk menaikkan haji ke Mekah. Tapi dia tidak sempat bertemu Nabi Muhammad SAW, walaupun dia hidup sezaman, beriman pada Allah dan Rasulnya, mati dalam keadaan beriman, tapi dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia tidak dikenali ataupun tidak termasuk dalam kelompok sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ini, mereka yang mempunyai 4 ciri ini. Yang pertama ialah mereka yang hidup sezaman dengan Nabi. Yang kedua, mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, mereka pernah bertemu Nabi walaupun sekejap. Yang keempat, mereka mati dalam keadaan beriman. Andai kata mereka ada 3 ciri yang pertama, kemudian di akhir hayatnya murtad, juga tidak dianggap sebagai sahabat Nabi. So, sahabat Nabi, mereka yang mempunyai 4 ciri ini. Okey. Kemudian bila kita belajar hadis Nabi juga, kita akan dengar perkataan tabi'in. Siapakah itu tabi'in? Tabi'in dari sudut bahasa ialah pengikut atau orang yang mengikuti. Manakala di sudut istilah pula ialah kelompok manusia yang mempunyai keempat ciri berikut. 4 ciri berikut ya. Pertama, mereka yang hidup sezaman dengan sahabat Nabi. Mereka sempat bertemu dengan sahabat Nabi, sama ada seorang ataupun lebih. Yang ketiga, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, mereka mati dalam keadaan beriman pada Allah dan Rasulnya. Ini berarti tabi'in ialah mereka yang datang selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka hanya sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Jadi kalaupun mereka hidup sezaman dengan sahabat Nabi, tetapi mereka tidak pernah bertemu dengan sahabat Nabi, juga tidak boleh dipanggil sebagai tabi'in. Jadi 4 syarat ni. Yang pertama, saya ulang balik, mereka yang hidup sezaman dengan Nabi, sezaman dengan para sahabat Nabi. Yang kedua, mereka pernah bertemu dengan sahabat Nabi walaupun seorang. Yang ketiga, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat, mereka mati dalam keadaan beriman. Okey. Kemudian istilah yang lain, tabi'in. Tabi'in tadi orang yang mengikuti sahabat. Tabi'in ialah orang yang mengikuti tabi'in. Istilah ini akan kita dengar berulang kali apabila kita mendalami ilmu hadis, ya. Tabi'in sudut bahasa ialah orang yang mengikuti tabi'in. Manakala dari sudut istilah pula ialah kelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, hidup sezaman dengan tabi'in. Yang kedua, pernah bertemu dengan tabi'in. Yang ketiga, beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, mati dalam keadaan beriman pada Allah dan Rasulnya. So, ini beberapa istilah yang berkaitan dengan perawi-perawi hadis, sama ada kalangan sahabat, kalangan tabi'in ataupun tabi'in, ya. So, definisinya yang saya berikan tadi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Okay. Kita lihat pula istilah yang lain. Apabila kita mendengar tentang atau mempelajari tentang ilmu hadis ni, mungkin kita akan dengar istilah al-muhaddis, al-hafiz, al-hujjah, al-hakim ataupun amir mu'minin. So, istilah ini biasa digunakan juga dalam hadis walaupun tidak sepakat ulama tentang
penerimaan istilah-istilah ini, namun saya jelaskan sedikit supaya nanti bila anak-anak terjumpa istilah ini kita dapat faham apakah itu yang dinamakan muhaddis, apakah yang dinamakan al-hafiz, al-hujjah dan sebagainya. Okey. Al-muhaddis ialah orang yang pakar dalam bidang hadis dan menekuni secara riwayah dan dirayah. Ingat, anak-anak dah belajar sebelum ni tentang ilmu hadis, riwayah dan dirayah. So, muhaddis ialah orang yang pakar dalam bidang hadis dan mereka ini menekuni secara riwayah dan dirayah ilmu hadis, mendalami sanad dan kecacatan sesuatu hadis, mengetahui perawi hadis dan riwayat yang ada pada zamannya serta benar-benar melibatkan diri dalam periwayatan hadis tersebut. Muhaddis biasanya menghafal sejumlah besar daripada matan dengan mengambil kira daripada kitab-kitab yang sahih, faham dan mengetahui perkara yang luar biasa, yang luar biasa sehingga tahu membezakan perkara tersebut. Kedudukan muhaddis ini lebih tinggi daripada musnid. Musnid sekadar meriwayatkan hadis tanpa dia memahami. Hadis itu lengkap, tapi muhaddis ni lebih tinggi pada musnid, ya. Ada beberapa orang ulama yang dikenali sebagai al-muhaddis, contohnya Yazid bin Abdul Samad, Umar bin Ubaidillah. Ini di antara beberapa orang yang dikenali sebagai muhaddis. Yang kedua, al-hafiz. Al-hafiz, kalau kita belajar tentang ilmu Al-Quran, mereka yang menghafal Al-Quran, ataupun dalam konteks Malaysia, mereka yang menghafal Al-Quran dipanggil Al-Hafiz. Tetapi dalam ilmu hadis berbeza. Dalam ilmu hadis berbeza. Seorang itu baru digelar Al-Hafiz sekiranya mereka menghafal 100,000 hadis dengan matan dan sanadnya. Al-Hafiz 100,000 hadis, lebih pada 100,000 hadis dengan matan dan sanadnya. Tadi kita dah jelaskan apa itu matan, apa itu sanad. Jadi sanad itu contohnya daripada Imam Bukhari sampai Nabi Muhammad SAW, mereka hafal satu persatu, ya. Dan jumlah hadis yang mereka hafal lebih daripada 100,000 hadis. 100,000 hadis. Okey. Dan mereka mengetahui tentang hal perawi sama ada dalam ilmu jarah wa ta'dil. InsyaAllah ilmu jarah wa ta'dil kita akan belajar kemudian, dan juga sejarah perawi hadis tersebut, dapat mengenali siapakah perawi-perawi hadis ini. Dan kedudukan al-hafiz lebih tinggi daripada al-muhaddis. Antara ulama yang dikenali sebagai al-hafiz ialah Imam Al-Iraqi yang wafat pada tahun 806 Hijrah, Ibn Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijrah, ya. Ini contoh mereka yang digelar Al-Hafiz. Istilah berikutnya ialah Al-Hujjah. Dari musnid, Al-Muhaddis, Al-Hafiz, yang itulah Al-Hujjah. Al-Hujjah ialah para ulama yang memahami dan menghafal lebih daripada 300,000 hadis. Memahami dan menghafal, bukan sekadar menghafal, ya, memahami dan menghafal lebih pada 300,000 hadis dengan sanad dan matan hadis tersebut, serta mengetahui tentang perihal ilmu jarah wa ta'dil dan sejarah para perawi tersebut. Kedudukan al-hujjah lebih tinggi daripada al-hafiz. Dan di antara orang yang dikenali sebagai al-hujjah ialah Sufyan bin Uyainah contohnya. Sufyan bin Uyainah yang wafat pada tahun 197 Hijrah. Sa'id bin Mansur yang wafat pada tahun 227 Hijrah. Baik. Kita lihat istilah berikutnya, Al-Hakim. Al-Hakim kedudukannya lebih tinggi daripada Al-Hujjah. Al-Hakim
ialah para ulama hadis yang mengetahui kebanyakan daripada hadis-hadis dan apa sahaja yang berkaitan dengannya, sama ada dari sudut matan maupun sanad, ilmu jarh wa ta'dil, perawi dan segala ilmu yang berkaitan dengan hadis. Okey, contoh di antara contoh ulama yang dikenali sebagai Al-Hakim ialah Abu Ahmad Al-Hakim. Abu Ahmad Al-Hakim bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Naisaburi yang wafat pada tahun 405 Hijrah. Dan istilah yang paling tinggi dalam ilmu hadis ialah Amirul Mukminin fil hadis. Amir Mukminin fil hadis. Istilah Amir Mukminin dalam sudut bahasa bermaksud ketua bagi orang mukmin. Namun dalam bidang hadis, istilah Amirul Mukminin dalam hadis merujuk kepada para ulama yang mempunyai martabat yang tinggi dari segi hafalan, keyakinan dan ilmu yang mendalam dalam bidang hadis serta kecacatannya. Gelaran ini adalah gelaran tertinggi dalam hadis, dan para ulama hadis yang mendapat gelaran ini ialah contoh Imam Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijrah dan Imam Muslim yang wafat pada tahun 261 Hijrah. Okey, ini adalah di antara gelaran-gelaran yang ada dalam ilmu hadis. Yang pertama tadi, musnid. Musnid, mereka yang meriwayatkan hadis, sama ada mereka memahami atau tidak hadis itu hadis yang lengkap, sama ada fahami atau tidak. Yang kedua, kita ada muhadis. Yang ketiga, Al-Hafiz. Yang keempat, Al-Hujjah. Yang kelima, Al-Hakim. Yang keenam, Amirul Mukminin fil hadis. Untuk makluman anak sekalian ya, istilah daripada Al-Hafiz sampai Amirul Mukminin ini khilaf kalangan ulama, walaupun tak semua dipersetujui. Namun kita akan bertemu dengan istilah ini apabila kita mendalami ilmu hadis. Sekian dahulu untuk kali ini. InsyaAllah dalam kuliah ataupun dalam video akan datang, saya akan bicarakan tentang pembahagian hadis mengikut bahagian-bahagian yang tertentu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.